Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hakikat sembahyang. Sembahyang pada asal maknanya doa. Sembahyang tu asal maknanya doa. Nah, doa tu bahasa Arab juga, Melayu panggil permohonan. Jadi Melayu ni doa tu dah jadi bahasa Melayu, dah sebut doa tu kita fahamlah. Walaupun doa tu bahasa Arab. Kalau terjemah lagi ke Melayu nama permohonan. Jadi sembahyang itu doa. Mari kita semayang, mari kita berdoa. Itu bahasa dia. Dan pada syarak pula ialah beberapa bacaan. Pada syarak pula beberapa bacaan. Ada bacaan-bacaan Al-Quran, takbir, tahmid, tasbih dan doa. Dalam semayang ni kalau dipecah ada 3 lah hak jenis baca. Pertama baca Quran, Fatihah dan surah. Yang kedua tasbih, zikir. Kita panggil zikir lah. Subhanallah azim, subhanallah a'la, Allahu akbar, tu zikir. Yang ketiga doa. Rabbighfirli wajburni, tu semua doa. Qunut doa. Jadi bacaan dalam semayang ada 3 jenis. Baca Quran, berzikir dan berdoa. Dan juga beberapa amal perbuatan. Dalam semayang juga ada amal perbuatan. Berdiri, rokok, iktidal, sujud yang dimulakan dengan takbiratul ihram berserta niat dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Apabila seseorang melafazkan takbiratul ihram serta dengan niat, bermakna ia telah masuk di dalam sembahyang. Allahu akbar, dalam tu ada niat, dia sudah masuk dalam sembahyang. Jadi tak boleh nak berhenti semayang. Semayang bukan syok-syok gitu, bila nak masuk, masuk. Bila nak berhenti, berhenti tak. Bila dia takbiratul ihram, dia tak boleh berhenti saja-saja. Teruskan semayang. Kata, malas lah, sekejap aku semayang lain tengah. Tak boleh, dia kena sudahkan semayang dia. Kecuali kalau dia berhenti tu ada sebab-sebab dia yang membatalkan semayang. Macam dia ingat dia tak ambil uduk ke, dia ingat dia berhadas ke, ataupun kain dia cari dapat aurat ke, dia kena berhentilah. Tapi kalau dah masuk dalam sembahyang tak boleh berhenti, teruskan sembahyang. Itu baik. Dan sedang menghadap Allah Rabbul Alamin. Jangan ingat Allahu Akbar, jangan lupa ingat Allahu Akbar, kamu sedang menghadap Allah Rabbul Alamin. Kita ni kena ada 3 kan, Islam, iman dan ihsan. Ihsan ni pada antak budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah, kamu sembah Allah seolah-olah kamu dapat lihat Allah. Walaupun tak nampak, tapi seolah-olah kamu boleh nampak. Maknanya buat sungguh-sungguh. Kalau kamu tak boleh rasa lagi tu, ingat Allah sentiasa lihat kamu. Nombor 1, seolah-olah kamu boleh nampak Allah. Itu betul-betul. Kalau tak boleh, ingat dalam hati Allah sentiasa melihat kamu. Melihat apa? Sampai ke hati kamu. Dosa kita semayang tuan-tuan. Allahu Akbar, menghadap Allah, tapi hati ingat macam-macam. Macam-macam. Yang sedihnya daripada takbir tu ada niat sikit je, lepas tu habislah sampai salam. Tak ingat Allah pun. Semayang untuk mengingati Allah. Li zikri, untuk mengingati aku, kata Allah. Tapi tak ingat. Pasal dosa banyak. Dosa banyak itulah menyebabkan semayang kita lalai. Betul? Dah cek ada dosa, mana dalil ada dosa, tak khusyuk. Macam mana nak buat? Istighfar lah, bertobat lah. Macam bila kita cek ada darah tinggi, takkan nak biar, makan ubat lah. Bila picit ada kecil manis, takkan nak biar, makan ubat lah. Tidak mudarat lagi. Sama juga Allahu Akbar, lah semayang kita cek kita lalai. Pasal apa? Dosa. Maka ubatlah dosa. Dosa ubat apa? Istighfar.
taubat, baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Kena ingat dalam hati, ya Allah, Kau lah Tuhanku, tidak ada Tuhan melainkan Kau, Kau lah yang buat aku ni hamba Engkau. Ana ala ahdika, aku ni atas janji-janji Engkau. Macam katalah ajar kita ni janji kita dengan Allah, kita kena pi. Sampai masa kita kena mati. Sampai masa kalau sakit kita kena sakit. Sampai masa kalau kita susah-susahlah. Ala ahdika, kita ni janji-janji di bawah janji Engkau. Wa wa'duka mastata'tu, janji-janji aku pada Engkau aku cuba sedaya upaya aku. Mayang jaga bagi elok, puasa jaga bagi elok apa semua. Awak do mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung pada Engkau daripada kejahatan yang aku buat. Kalau Allah nak bala kita, tuan-tuan, boleh bala dah. Macam-macam dosa kita buat. Kalaulah dosa ni, buat dosa kena bala, buat dosa kena bala. Kita ni tak hidup lama, mati lama dah. Tapi pasal apa tak kena bala? Allah Maha Pengampun. Allah ampun. Itu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung daripada kita yang aku buat. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengaku nikmat Engkau pada aku yang cukup banyak. Allah bagi nikmat pada kita berlimpah ruah. Segala-gala nikmat, sampai nikmat makan minum. Nak makan je, makan ada. Tengah orang nak makan fikir. Setengah orang nak berhenti di kedai makan, kira duit lu cukup tak cukup. Kita berhenti makannya, berkenyang-kenyang. Nak cedak lauk, pilih hak sedap je. Setengah orang nak cedak lauk, pilih hak mana murah, takut tak lepas bayar. Ni pilih hak sedap, tak payah fikir duit duk ada. Nah, setengah orang dah sampai di kedai tu, kira duit boleh makan, tak boleh makan. Itu. Kadang-kadang kita lupa bersyukur yang tu. Telefon sama, berasa nak telefon, nak cakap lama mana cakap. Setengah orang kena fikir, tak pergi bil tak ada, kredit tak ada. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengaku nikmat Engkau pada aku melimpah. Wa abu ulaka bi zambi, aku mengaku juga pada Engkau nikmat yang melimpah ruah, dosa pun melimpah ruah juga. Sama dengan nikmat Allah bagi, kita balas pula dosa pun berlambak juga. Dosa banyak. Patutnya bila nikmat Allah yang melimpah ruah, amal ibadat kita buat melimpah ruah. Ni dah jahatnya kita, nikmat Allah melimpah ruah, dosa pun melimpah ruah. Wa abu laka bizambi faghfirli, oleh itu ya Allah, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta, sesungguhnya ya Allah, tak ada siapa pun boleh ampunkan dosa kecuali Engkau sahaja yang boleh mengampunkan dosa. Itu panggil sayyidul istighfar. Kalau sembahyang tak khusyuk, menandakan kita dosa banyak. Itu. Untuk bermunajat, sembahyang ni untuk bermunajat. Apa munajat? Merayu. Munajat ni tak sama dengan minta. Munajat ni dia merayu. Kita naik motor, kena tahan dengan poli, motor tak ada rotek, lesen mampu, dia nak saman kita, duit tak ada, kita tak minta, kita merayu, Tuan, janganlah saman saya bukan ada duit. Gitu. Anak saya pun nak sekolah, lain kali saya tak buat, saya berjanji sungguh-sungguh. Itu nama dia munajat. Tapi munajat dengan orang, dengan polis, dengan Allah Ta'ala tak munajat, cerita. Munajat ni cerita, Allah, aku ni dosa banyak, aku ni jauh denganmu, aku ni lemah, aku guna nikmat banyak, aku jahil, apa semua. Itu munajat. Mayang munajat, Allahu Akbar, tersebut nama Allah. Itu mula munajat, Allahu Akbar kabira walhamdulillah bikatsira. Tak putus-putus mulut kita, mana ada putus. Lepas baca, mana ada masa waktu diam? Tak ada. Kecuali kita semayang berjemaah, tunggu imam baca kita dengar. Hayati apa yang imam baca. Kalau kita semayang sendirian, ataupun semayang baca sir, mulut kita mana dia?
Sehingga takbir intiqalat tu dipanjangkan. Tak mau bagi kosong. Masa tu rokok, Allahu Akbar. Turun bangkit daripada rokok, sami Allahu liman hamidah. Masa nak turun sujud tu panjang, Allahu Akbar, sampai dai sampai. Maknanya tak ada waktu kosong. Mulut ni munajat. Munajat apa dia? Dilihat 3. Baca Quran, berzikir, doa. Baca Quran, zikir, doa. Sampai sudahnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi macam katalah, mulut je berjalan, hati berjalan pergi ke lain. Teruk no. Mulut bergerak, hati bergerak pergi ke lain. Tak selaras mulut dengan hati. Pasal dosa banyak. Dia cerita dia. Tak payah picit di klinik lah dosa ni. Picit lah mayang, tahulah dosa banyak mana. Tu. Serta hidayah, petunjuk supaya sentiasa berada di jalan yang lurus, siratal mustaqim, sebagaimana terkandung dalam surah Fatihah. Rukun yang keempat. Oleh itu, mulai daripada takbiratul ihram, segala amalan sembahyang mestilah dilakukan dengan sempurna, ikhlas, khusyuk, yakni dengan sepenuh-penuh hormat, ingatan yang sebulat-bulatnya, meliputi anggota-anggota tubuh badan, hati, sesuatu dengan hakikat ihsan. Dengan hakikat ihsan. Apa dia? Kata, ka'anna engkau sembah Allah macam kau dapat lihat Allah. Ataupun ingat Allah sentiasa lihat engkau. Buat bagi betul-betul. Kurang-kurangnya ada rasa susah hati dengan semayang kita. Aku ni bila lah nak khusyuk semayang. Usaha. Jangan ingat tau, semayang 5 waktu dah cukup dah. Sempurna cukup semayang 5 waktu dah, tak apa dah. Sempurna dah aku. Dah. Khusyuk ke tak? Ikhlas ke tak? Hati-hati ke tak? Hang dah hadir semayang, hati hang tak hadir. Hang hadir semayang dalam masjid, tapi hati tak main masjid, hati duduk pasar malam. Hang duduk masjid, hadir semayang, hati hang duduk rumah, hati hang duduk depan televisyen, hati hang duduk tempat kerja. Bawa sekali dengan hati. Jangan hang je hadir, hadirkan hati kamu sama. Hati tak hadir. Hati tak hadir. Nak tarik hati biar hadir dalam semayang. Tu cerita dia. Baik. Semuanya itu tidak akan berhasil melainkan setelah segala amalan sembahyang meliputi ruku-rukunya, sunat-sunatnya serta syarat-syaratnya yang mengesahkan dipelajari sebagaimana sewajibnya. Sebab tu dia kena belajar dan segala bacaannya dipahami maknanya. Jangan ada daripada takbiratul ihram sampai salam kita tak tahu apa makna dia. Kenapa? Bukan sekadar tahu makna, faham. Ada kita tahu tapi kita tak faham orang bercakap. Itu walaupun kita tahu makna dia, sampai faham. Cuba balik cek tengok. Ada tak bacaan dalam semayang yang sampai hari ini kita tak faham? Bila nak faham? Duk nganga apa-apa? Ada tak bacaan dalam semayang yang lama dah kita semayang sampai hari ini tak faham? Yang lebih malang Fatihah tak faham. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Faham tak? Tak faham? Hang boleh baca, hang tak faham. Tak boleh kena faham semua. Pagi-pagi tak ada tangan naik ke langit. Tak ada tangan. Apa dia? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Hang faham tak? Tak faham, tak boleh kena faham. Takkan yang tu tak boleh faham. Saya semalam semayang 5 waktu, hang semayang nak apa? Nak pahala. Kadang tu je. Semayang nak pahala, hak wajib nak dapat pahala wajib, hak wajib takut kena siksa. Mayang. Hak sunat buat pasal apa? Nak pahala. Cakap tu je. Tak. Yalah, semua orang nak pahala, semua orang takut siksa. Semayang nak mendekatkan diri kita dengan Allah. Kita kadang-kadang orang pusak-pusak ni, kalau kita dapat mendekatkan diri kita dengan dia, kita rasa bangga.
Istimewa lah kalau kita ni dapat dekat diri ni orang besar-besar, orang ternama, orang ada nama. Sekali-sekali dengan kita terkenal. Nah itu orang cuba nak dekat diri dengan orang besar-besar tu. Betul? Pasal apa tak cuba mendekatkan diri yang maha besar? Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang lama tak dekat-dekat lagi pasal apa? Ada benda tak kena. Patutnya dah dekat dah. Tu ulama kata orang ni kalau semayang 40 hari semayang khusyuk betul-betul, dia ada karamah dah. Orang Melayu kata ada keramat dah. Kita keramat apa semayang 40 tahun dah, bukan 40 hari. Keramat apa tak ada. Keramat ada. Tak ada keramat apa. Pasal tak khusyuk. 40 hari betul-betul khusyuk, ada karamah, ada mulut dia masih. Berjalan atas air tak tenggelam. Potret berjalan tak? Uyuk. Hilang ingat. Kita pagi. Tak ada karamah kita tuan-tuan. Mayang lama dah. Mayang lama dah. Ni mudah-mudahan dengan berkat kita belajar. Kalau tak dapat khusyuk 100% pun ada peningkatan. Tu hasil kita belajar. Kalau kita usaha pergi cari rezeki, Allah bagi. Sama juga usaha mengaji, Allah bagi kita usaha. Kan senang tinggal rumah kita berjalan mai. Ni saya pun duk risau pun ni cuti ke sebulan lebih dulu, baru ni cuti 2 bulan lebih. Ni cuti pula baru ni sebulan lebih, duk fikir depa ni nak main mengaji kan masuk angin habis dah, tak tahulah. Kokok lah hilang habis dah, tak semangat nak mengaji dah. Mujur ada balik. Dah. Dah balik. Alhamdulillah Allah bagi istiqamah. Ilmu ni kalau kita tinggal dia sehari, tinggal kita 10 hari, tinggal kita sebulan, tinggal 10 bulan. Tu cerita. Hasil Allah bagi. Kadang-kadang mengaji tak dapat apa, ustaz banyak main bohong Dulu hang bodoh berdengung, lah tak apa bodoh dah. Dulu hang tak tahu, lah tahu dah. Dulu tak apa takut, lah takut dah. Gitu. Kenal balik zaman kita tak mengaji dulu dengan zaman kita mengaji. Allah bagi Cuma bukan nak bagi kedebak lagu tu. Sehari mengaji boleh 2-3 patah jadi, boleh banyak sangat alim pada ustaz payah ke? Tu cerita dia. Boleh. Tu. Bagi ada peningkatan. Pagi. Semayang kita. Saya pun samalah tuan-tuan. Terus duk siapa duk sembang kemas lah tuan-tuan. Terus duk kata kita ni baik, kita ni bagus. Kita tanya, semayang khusyuk dah. Orang ni tak bagus, orang ni tak bagus, orang ni tak elok, orang tak elok. Semayang hang tu khusyuk ke? Aku nak pergi kata kat orang semayang aku pun tak khusyuk. Pegang tentu sudah. Ni orang ni semuanya tak kena. Orang ni semuanya tak elok. Macam kita tu elok. Kita semayang pun mengingat merampu watak. Tak sedap diri. Tahu, kalau kita sedap diri kita, aku nak kata apa kat orang, aku nak ejek apa kat orang, aku nak hina apa orang, semayang aku pun akad takbiratul ihram mari merata. Allah je tahu. Badan menghadap Allah Ta'ala nu, hati duk merkit, hati duk tempat kerja, hati duk fikir ni. Dia adalah repair rumah dia sikit, COVID ni duk buat sendiri. Semayang tu dia repair rumah dia pada takbir sampai salam, sampai siap. Paku tang ni, cangkul tang ni, baju simen tang ni, sampai siap. Gitu. Plan carilah semayang. Ni buat rumah dapur jadi elok ni, plan lah semayang. Lotak dia. Teruk kita ni tuan-tuan. Nak buat apa-apa semua plan lah semayang. Dia main idea elok. Elok dia main. Bak kono, pasang kono, paku kono. Assalamualaikum warahmatullahi. Siap rumah. Jahat semayang. Tuan-tuan sekalian, nak buat apa semua plan. Orang perempuan nak masak, cucuk badak, resipi dalam semayang. Nak huli lagu mana, nak buat apa semua lagu mana, apa semua. Lagi lepas semayang pergi buat cucuk badak. Resipi dalam semayang tadi. Lepas tu kita nak pergi kata kat orang, orang tak bagus, orang tak elok, kita ni elok. Tak payahlah. Allah Maha mengetahui tentang diri kita. Mayang tu bagi menyebabkan kita tawaduk sikit tuan-tuan. Kita duduk megah lah. Tak ada apa kita tuan-tuan. Harap minta Allah tak lampu. Sebab tu orang ni lepas beribadat syukur. Tapi lepas mayang istighfar. Pasal apa? Lepas mayang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Awak.
Selalunya lepas buat dosa istighfar dah. Tengok anak dara pakai kiblah beliak astagfirullahalazim. Kena. Ada. Ni lepas mayang astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lepas mayang istighfar. Pasal apa? Pasal apa? Kita sedar diri kita macam mana. Mayang tadi pi rata. Semayang tu ingat rata. Duk menghadap Allah, badan cacat menghadap Allah, hati nu pi pe mana-mana. Astagfirullahalazim. Bukan saja-saja kata istighfar tu. Faham tak? Sedar kita ni. Patutnya kalau semayang khusyuk betul tak istighfar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dak. Dalam semayang pun dah buat salah. Nah, ni semayang. Ni kita kena mengaji beringat. Supaya kita beringat. Tidak tak ada kita dah rasa semayang cukup semalam 5 waktu cukup. Tambah sunat lagi bah duha apa semua cukup. Dak, hati kena perbaik. Sebelum mati cita-cita kita berjaya dapat khusyuk semayang. Mudah-mudahan. Sebelum mati. Belum kita mati, kita berjaya dapat khusyuk semayang. Jangan sampai mati semayang tak khusyuk. Rugi kosong. Semayang kurus tak ada apa. Tak ada roh semayang. Khusyuk semayang tu roh dia. Orang yang tak khusyuk macam orang cukup lengkap anggota dia tapi roh tak ada. Apa dia? Bangkai. Mayat. Jangan jadi semayang kita tu mati. Mayat. Baik. Semuanya itu tidak akan berhasil melainkan setelah segala amalan sembahyang meliputi rukun-rukun dan sunatnya serta syarat-syarat yang mengesahkan dipelajari sebagaimana sewajibnya. Belajarlah sungguh-sungguh kata dia, dan segala bacaan dipahami maknanya untuk menghidupkan rasa kesedaran terhadap kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Disyariatkan lafaz Allahu Akbar. Batu dia kata disyariatkan kita nak semayang sebut Allahu Akbar. Pasal apa? Mari dulu keagungan kebesaran Allah. Syariatkan Allahu Akbar. Patut tak lalai dah. Batu kalau tengah-tengah sebut Allahu Akbar, satu benda yang menggemparkan, yang besar, sebut Allahu Akbar. Nak semayang, bila sebut apa dulu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batu tuan-tuan, bila bang kita kena berhenti semua kerja. Pasal Allah Maha Besar. Tapi kalau bang hak cakap-cakap, percakapan kita tu lagi besar pada hak sebut tu. Duk paku bertong gedegang bang Allah kang duk paku juga apa semua. Makna kerja kita ni lagi besar pada hak sebut tu. Sebab tu berhenti tu lambat. Tak ada benda lebih besar pada Allahu Akbar. Jadi semua Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berhenti hati kita, tak ada benda lebih besar pada ni dah. Allah Maha Besar. Betul lah sebut. Tapi dia main juga benda kecil. Tadi sebut Allah Maha Besar, dia main juga benda kecil. Kecil sangat-sangat. Tak fikir pun tak apa benda tu dia fikir. Baju sekolah anak bohlah semayang. Nak makan apa bulan semayang, laki balik pukul berapa bulan semayang, semua bubuh belakang. Tadi sebut Allahu Akbar. Baja pokok bunga bulan semayang. Duk kisah. Pisau, cari pisau tak jumpa, hak tajam selalu sebut. Diri bawang pun berbulu. Allahu Akbar. Jumpa. Duk cukup buah beseng. Cari pisau, cari kunci motor, cari kunci kereta, semua sekali. Nak dapat idea pun dalam semayang. Allah, teruk sangat tu. Sahabat lu bila semayang, ingat apa-apa dalam semayang, dia wakaf benda tu. Kerana benda tu ganggu semayang. Kita boleh buat, susah buat lah. Wakaf habis. Apa pun tak ada. Ingat belaka. Nah ini. Allah kacau jiwa. Bukan sahaja semasa mengucap takbiratul ihram, tetapi juga semasa mengerjakan rukun-rukun yang lain, rokok, sujud, seterusnya. Hang takbir bukan takbiratul ihram saja. Koklah nak lalai sangat lagi ingat tak Allahu Akbar pun dah besar dah.
Sagi tak apa, kok terlalai sikit lagi Allahu Akbar, turun rokok, ingat balik. Sampai Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, turun sujud, ingat balik. Hak tu pun lupa. Nak kata tak faham, Allahu Akbar, semua tahu faham makna Allah Maha Besar. Sebab tu kan ada kata, kita faham semua bahasa Arab, faham semua makna-makna semaya, khusyuk lah. Bohong kan? Semua orang faham Allahu Akbar. Tak Allahu Akbar tu pun kadang-kadang kita lalai lagi. Faham dan juga berhenti daripada buat dosa. Tak boleh tuan-tuan, dua-dua sekali tak boleh. Dosa pun kalau buat masuk waktu semayang, semayang. Dosa pun kalau buat masuk waktu semayang lagi. Boleh semayang, tapi tak semayang sebagai seorang hamba. Kita rasa kita ni jauh dengan Allah. Tujuan semayang ialah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Itu. Bahkan tujuan utama hikmah mengangkat kedua tangan semasa takbir ialah juga untuk memulia dan mengagungkan Allah yang maha besar kekuasaannya. Sebut besar saja dah cukup dah. Allahu Akbar. Nak tunjuk besar sekali. Sekali dengan tangan-tangan angkat. Orang ni tu boleh dia bercakap, tak angkat tangan, dia cakap benda besar. Tapi kalau dengan tangan duk bergawan sekali, dia habaq benda tu besar semua. Kalau duk tembak pun. Ada. Tapi kalau sebut Allahu Akbar, besar dah. Angkat Allah ni. Nak kata mulut sebut sekali dengan perbuatan, maknanya besar. Batu ulama sebut kan, bila kita angkat tangan memang hak sunat pun angkat tangan sampai berbutulan bau. Macam ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Allah. Ni, kadang angkat sikit Allahu Akbar. Pegang pun macam kain nak terloleh pun. Pegang betul-betul. Pegang pergelangan tangan ni. Pegang atas pada pusat, bawah pada dada. Nah, itu pegang itulah kita mazhab Syafi'i pakai ni. Itu. Pegang pergelangan tangan atas pada pusat, bawah. Jangan bawah pusat. Macam orang maya malas. Itu. Kalau duduk mahak malam tu katok tangan. Nah, itu. Beda. Ini betul-betul pegang. Jadi angkat tangan begini melambang kebesaran Allah. Mulut sebut besar dengan tangan-tangan sekali. Satu ulama sebut angkat begini lambang tolak. Tolak. Nada. Apa dia? Bila kita tak mau, kita buat macam ni, angkat dulu tangan, tak mau. Jadi Allahu Akbar, apa saja nak mari dalam kepala kita, tak ada dah masa ni kita dengan Allah tak mau apa-apa main dah. Tu angkat tangan begitu. Tolak, lambang tolak. Nak main apa pun tak mau. Allahu Akbar, ni Allah yang besar, yang lain tak ada besar dah. Allah saja yang besar. Dia main juga. Dia main. Kalau main, patut bukan takbir macam tu, kena lagi ni. Allahu Akbar. Baru betul. Cara kita hak lupa pun ingat, sepatut kena lagu Allahu Akbar. Walaupun lagu tu, tapi sebenarnya lagu ni. Tu tak betul lah. Biar lagu ni betul, tak mahu tolak. Nada. Dulu mengaji panjang dalam kitab Muniyatul Musalli. Lama-lama mengaji perkali khatam dah Muniyatul Musalli ni. Banyak dia terang pasal-pasal hati ni. Ni pun walaupun kita baca kitab ni, tapi kita ambil dalam kitab Muniyatul Musalli tu terang gitu. Nak jaga hati. Dua-dua semayang, zuhir dan batin. Itu. Dan amat melimpah rahmat, amat melimpah nikmat rahmat, dan juga kerana menurut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangan ni dia kata lambang keagungan kebesaran Allah. Ingat nikmat Allah yang sangat besar. Macam tadi, ingat juga kita angkat tangan ni menolak segala dunia kita, dan angkat tangan ni ingat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham itu. Rukun yang ketiga, berdiri betul. Jadilah tentu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah wa a'malan salihah wa sa'adatan darain wa husnul khawatim wa anta khairur raziqin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil